الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. Amma ba'd. Sambungan kita malam ini ayat 84 surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'dhanu lilladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. Dan ingatlah akan hari ketika kami membangkitkan daripada setiap umat itu dengan seorang saksi, maksudnya Rasul yang akan dibangkitkan bersama dengan umat mereka pada hari kiamat. Summa la yu'zanu lilladzina kafaru, kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang kafir, yakni untuk mereka membela diri, mengemukakan alasan-alasan. Wala hum yusta'tabun, dan mereka tidak pula dibenarkan untuk memohon maaf, memohon kemaafan atas kesalahan mereka dahulu. Wa idza ra'a alladzina zalamul 'adzab, dan apabila orang-orang yang zalim itu, maksud orang zalim ni alladzina asyraku, orang-orang yang musyrik yang telah menyekutukan Allah semasa di dunia, apabila mereka melihat azab,
fala yukhaffafu anhum, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka, wala hum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Wa idza ra'a alladhina asyraku syuraka'ahum, dan apabila orang-orang yang mempersekutukan Allah itu melihat akan sekutu-sekutu mereka, lalu mereka berkata, Rabbana haula'i syuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik, wahai Tuhan kami, mereka ialah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain daripadamu. Fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakadzibun, lalu sekutu itu berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu benar orang-orang yang berdusta. Kita akan lihat tafsir untuk ayat ini, mungkin kalau baca terjemahan belum difahami lagi. Wa alqaw ilallahi yawma idhinis salam, dan mereka menyatakan assalam, ketundukan kepada Allah pada hari itu, semuanya akur tunduk kepada Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari mereka apa yang selalu mereka itu ada-adakan. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang-orang yang kafir dan menghalang manusia daripada jalan Allah. Zidnahum azaban, kami tambahkan kepada mereka azab siksaan, fauqal azab, di atas siksaan yang telah sedia ada, bima kanu yufsidun, dengan sebab mereka selalu berbuat kerosakan. Ayat 84, 88 berhubung dengan wa'id, ancaman bagi kaum musyrikin ataupun mana-mana golongan yang pernah terlibat dengan syirik, dan kadang mereka sedar, mereka tahu mereka akan menanggung suatu akibat yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Wa yauma nab'atsu min kulli ummah, yakni uzkur yauma, ingatlah kamu akan hari di mana kami akan bangkitkan daripada setiap umat dengan syahid dan saksi, yakni rasul. Kenapa rasul dan nabi itu dinamakan saksi? Nabi SAW sendiri, Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Fathu, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami utuskan kami Muhammad sebagai syahid dan sebagai saksi, sebagai mubasyiran, pembawa khabar gembira, dan sebagai nadhiran, pembawa khabar yang menakutkan, agar mereka itu orang-orang yang beriman, orang Islam beriman kepada Allah, Rasulnya, lalu mereka menolong Rasul itu, mereka mengagungkan Allah, bertasbih memuji Allah Ta'ala pagi dan petang. Maksud saksi di sini ialah setiap Rasul itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahawa si fulan ini telah beriman kepada dakwahnya, si fulan ini tidak mengikutinya. Maka dia menjadi saksi di atas keimanan manusia yang beriman dan di atas kekufuran orang-orang yang telah kafir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, uridat alayyal umam, dibentangkan kepada aku umat manusia. Nabi SAW beri gambaran bahawa pernah dia melihat, cuma tak dipastikan sama ada melihat itu di mana, bila, mungkin boleh jadi dalam mimpi. Cuma disebut uridat alayyal umam, telah dibentangkan kepada aku umat manusia, yakni aku melihat semua manusia. Gambaran ini seakan-akan Nabi melihat manusia yang akan dibangkitkan pada hari kiamat, masing-masing akan ikut Rasul dan Nabi mereka, akan dibangkitkan bersama dengan Rasul dan Nabi yang diutuskan kepada mereka. Fara'aitu an-nabiyya, aku melihat ada seorang Nabi yang wa ma'ahu ar-ruhait, ada bersamanya beberapa orang pengikut yang menjadi umatnya. Ataupun aku melihat yang lain, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani, ada setengah Nabi pengikutnya, yakni umat dia tu hanyalah seorang lelaki atau dua. Dan aku melihat ada juga wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, ada juga Nabi yang tidak ada seseorang pun yang menjadi pengikutnya. Nabi ni ramai. Tiba-tiba iz rufi'a li sawadun azimun, tiba-tiba diangkatkan kepadaku sehingga aku dapat melihat satu golongan manusia yang ramai. Kalau kita andaikan bahawa apa yang Nabi lihat ni mungkin dalam mimpi, seakan-akan dia melihat peristiwa yang bakal berlaku di hari kiamat, begitulah.
Lalu aku menyangka bahawa itulah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, unzur ilal ufuq, kamu lihatlah di ufuk sana, di bahagian sebelah sana. Maka aku melihat sawadun azim, satu kumpulan yang ramai. Dan aku melihat di sebelah yang lain. Lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Dan bersama dengan mereka itu sab'una alfan, ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah sama dengan ayat ini. Maknanya setiap umat manusia akan dibangkitkan bersama dengan nabi dan rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Baik, macam mana dengan kita? Kita yang hidup di akhir zaman, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kita ni umatnya, kita ni beriman kepadanya, kita ni orang Islam? Nabi SAW mengetahui melalui kesan ibadah yang kita lakukan. Di antaranya adalah kesan wudu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Hadis yang sahih daripada Abu Hurairah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan putih berseri pada wajah dan kakinya kerana kesan daripada wuduk. Maka Nabi dapat kenal umatnya dengan cara ini. Bila dia kenal, maka dia memberi saksi, inilah orang yang beriman kepadaku, inilah orang yang mengikuti dakwahku. Sambungan daripada hadis itu ialah man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesiapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, kadar keserian pada anggota wuduknya, maka lakukanlah. Ada setengah ulama hadis kata penambahan itu ada daripada kata-kata Abu Hurairah. Mana Nabi sebut hanyalah setakat ghurram muhajjalin min athar. Itu pandangan daripada tahqiq ulama hadis yang buat. Maksudnya kalau basuh tangan boleh kita pelebih sikit daripada siku. Kalau kita basuh kaki, pelebih sikit daripada muka lain, itu maksudnya. Atau kita basuh muka, kita pelebih sikit daripada anggota, itu dibolehkan. Tablughul hilyah haitsu yablughul wudu, dalam hadis yang lain. Dalam syurga nanti orang-orang beriman akan dipakaikan hilyah, perhiasan, sejauh mana dia punya basuhan anggota wudu itu sampai. Jadi kalau dia pakai pula. Kalau dia basuh anggota wudu, tangan itu sampai lebih sikit pada siku, maka dia akan dipakaikan perhiasan. Apa ni perhiasan dalam syurga? Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Mereka dipakaikan dengan gelang-gelang daripada permata lulu dan emas. Apa yang kita boleh ambil situ adalah Nabi kenal kita sehingga dia dapat menjadi syahid, saksi untuk kita melalui kesan basuhan anggota wuduk yang kita basuh ketika kita menunaikan solat. Setiap umat itu akan dibangkitkan bagi mereka syahid dan saksi. Dan Rasul itu akan memberi persaksian yang benar. Sama ada imma bil iman wa imma bil kufri wal isyan. Sama ada dari kalangan umatnya itu ada yang beriman ataupun ada yang kufur dan derhaka. Sebagaimana firman Allah dalam ayat 41 surah An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah keadaan manusia apabila kami mendatangkan daripada setiap umat dengan saksi? Setiap umat itu akan dibawa nabi dan rasul yang pernah diutuskan kepada mereka, dan kami mendatangkan engkau ya Muhammad, membawa kamu menjadi saksi bagi golongan ini, golongan yang ada di Mekah ni. Rasulullah pernah minta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat, untuk membacakan ayat-ayat daripada surah An-Nisa. Lalu Abdullah bin Mas'ud baca daripada awal sampailah ayat 41. Bila Nabi dengar ayat ini baca oleh Abdullah bin Mas'ud, katanya hasbukal an, cukuplah. Sebab ayat ni adalah ayat yang sangat menyentuh perasaan baginda apabila mengenangkan keadaan umatnya di hari kiamat, khususnya dari kalangan orang-orang yang sudah mendengar dakwah Islam tetapi mereka tidak beriman. Thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru, kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang kafir, ay la yusmah lil kuffar bil i'tizar wad difa'i an anfusihim. Tidak dibenarkan, tidak diizinkan
Tidak dibenarkan atau tidak diizinkan bagi orang-orang kafir untuk menyatakan i'tizar ni alasan dalih, ataupun untuk mempertahankan diri, atau dalam bahasa sekarang peluang untuk membela diri. Biasa kalau seseorang didakwa bersalah, maka dia beri peluang untuk bela diri. Maka bila ada dia kena bagi alasan lah, gini-gini alasan yang munasabah, ataupun dia ada bukti. Ada bukti. Jadi di sini peluang untuk seseorang itu membela diri kalau dia mati dalam keadaan dia kafir, maka tidak ada, tidak diizinkan. Sebab kalau diberi pun dia akan kelentung lah. Maksud saya kalau dia akan kona kot lain lah. Kalau kona kot lain, itulah siapa kepada dia bercakap tidak benar. Sebab orang bersalah, dia tidak akan mengaku dia bersalah, dia akan beritahu bahawa dia tak bersalah. Apabila dia mendakwa dia tidak bersalah padahal dia bersalah, maka awal-awal lagi Allah Ta'ala tidak beri kepada mereka keizinan untuk membela diri, kerana sudah diketahui kalau diberi peluang begitu mereka pasti akan bercakap tidak benar. Jadi bila kata tak benar, al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada hari ini kami tutup kemah keming. Orang Kelantan kata kemah keming. Tutup kemah mulut mereka sehingga mereka tidak boleh bercakap. Sebaliknya yang menjadi saksi adalah wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak diberi keizinan kerana la hujjata lahum, tidak ada hujjah bagi mereka. Dan juga kerana mereka itu ya'lamuna, mereka mengetahui akan kadzbahum fil i'tizar, mereka mengetahui akan pendustaan yang mereka buat adalah menyatakan alasan itu. Kalau diberi alasan pun mereka tidak akan bercakap benar. Dalam ayat lain surah Al-Mursalat, hadza yaumul la yantiqun, inilah hari di mana mereka tidak dapat berkata-kata, wala yu'zanu lahum, dan tidak diizinkan bagi mereka untuk menyatakan alasan, untuk beri dalih. Sebab kalau diberi peluang faya'tazirun, mereka akan wayak gini-gini, beri alasan, walaupun alasan itu sebenarnya adalah alasan yang tidak munasabah ataupun tidak boleh diterima. Wala hum yusta'tabun, dan mereka pula tidak diberi peluang untuk memohon maaf. La yutlabu minhum al-itaba, tidak diminta kepada mereka permohonan maaf, kerana tidak ada faedah mereka memohon kemaafan padahal mereka mendapat kemurkaan dan kemarahan Allah. Wa idza ra'a alladhina zalamul azab, apabila orang-orang yang zalim itu melihat azab, melihat maksudnya ialah ayana, nampak betul-betul dengan mata mereka sendiri. Alladzina zalamu, mana alladzina asyraku, dalam siyaqul ayat, kedudukan ayat ini maksud zalim di sini adalah orang-orang yang musyrik. Orang musyrik ini orang yang menyekutukan Allah dengan menjadikan ibadah itu kepada selain Allah, ataupun dalam setengah ibadat mereka menyembah Allah, dalam setengah perkara ibadat lain mereka letakkan kepada yang lain, tidak kepada Allah. Syirik ini satu perkara yang sangat bahaya, satu perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi SAW. Contoh yang biasa kita pernah dengar, pernah berlaku kepada seorang sahabat, Huzaifah bin Al-Yaman, bila dia melihat seorang lelaki yang pakai tangkal azimat, tamimah, sama ada pada tangannya berbentuk benang tadi, dipakai juga kiladah fi ba'ir, ikatan pada tekuk unta, leher unta, atas tujuan untuk mengelak unta tu daripada terkena penyakit sebagainya. Lalu dia kata ini mesti dibuang atau mesti dipotong kena kerak, dia kata. Lalu dia membacakan satu ayat di akhir surah Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mereka itu beriman, tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali berimannya mereka dalam keadaan masih musyrik.
Musyrik bukan bermakna kufur sepenuhnya. Musyrik seseorang yang dia beriman kepada Allah, tetapi dalam urusan ibadat, sebahagian urusan ibadat, sarful ibadah atau sarfu ba'di al-ibadah li ghairillah, lalu dia memalingkan setengah urusan ibadat kepada yang lain. Dalam bab salat, dia salat lillahi ta'ala, kerana Allah. Tapi mungkin dalam setengah urusan lain, dalam bab memohon hajat, memohon perkara yang makhluk tak boleh tolong, dia minta dengan makhluk. Boleh jadi makhluk tu orang hidup, orang tak boleh tolong, minta dengan seseorang, tolonglah turunkan hujan. Hujan itu bukan bidang kuasa manusia, itu kuasa Allah. Ataupun minta bantuan dengan orang yang sudah mati, orang dalam kubur, wahai sefulan, kamu orang mulia, tolonglah saya. Tak boleh, itu tidak waris dalam ajaran Islam. Kita hanya minta tolong dengan orang yang masih hidup dalam perkara yang orang itu boleh tolong. Apa dia lagi? Melakukan sembelihan. Kalau di zaman jahiliah ada dibuat al-aqar, sembelihan di kuburan. Sembelih tidak kerana Allah, maka itu adalah syirik. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kamu makan binatang yang disembelih dan akan tidak disebut nama Allah, sebab dilakukan dengan tujuan yang lain. Sebab sembelih selain daripada Allah, tujuan yang lain, dianggap syirik. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusuki itu merujuk kepada ibadat sembelih tu. Ibadat sembelih. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salli li rabbika, tunaikanlah salat kerana Tuhanmu, wanhar, dan lakukan ibadat sembelihan. Mana dalam bab sembelih pun ibadat. Kalau seseorang itu pergi ke masjid salat kerana Allah, tapi bila sembelih tidak kerana Allah, kerana lain, itu syirik. Kalau dilakukan dengan tujuan itu, maka orang yang musyrik ini, kalau dia tak tahu lain cerita, ni masalah dia tahu dan dia sedar. Apabila orang yang zalim, yang musyrik ini, apatah lagi mereka itu ingkar kepada kenabian para nabi, mereka melihat azab, fala yanju minhum ahad, tiadalah yang akan selamat seorang pun di antara mereka, dan tidaklah akan dikurangkan daripada min syiddatihi, dikurangkan daripada mereka akan kedahsyatan azab itu, walaupun seketika, walaupun sesaat. Wala yukhaffafu anhumul azab, tidak dikurangkan azab. Dalam tafsir Ibn Katsir disebut, apabila orang-orang musyrik, orang zalim melihat azab, mereka akan terus merasai azab dengan tidak diberi tangguh, dan azab itu tidak pula ditakhfif, dikurangkan, diringankan. Ayat ini menyamai satu ayat dalam surah Al-Furqan. Boleh rujuk dalam surah Al-Furqan ayat 12 hingga ayat 14. Idza ra'atuhum min makanin ba'id, apabila neraka jahanam itu melihat mereka daripada tempat yang jauh, sami'u laha taghayyudan wa zafira, lalu mereka mendengar daripada neraka jahanam itu bunyi suara kemarahan yang amat sangat, dan juga zafira, bunyi nafas neraka jahanam. Baik, kita habiskan ayat dulu sebelum kita melihat ada hadis yang menjelaskan gambaran ini. Wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranin, apabila mereka dilontarkan dalam neraka untuk diletakkan dalam satu makanan dayiqan, tempat yang sempit. Orang kafir masuk neraka ni luas, tapi mereka masuk neraka yang luas, kemudian dikurung dalam tempat yang sempit, muqarranin, terikat. Lalu da'au hunalika subura, mereka melau, memanggil, menjerit di sana, katanya habislah, binasalah. Kalau kita kata matilah, habislah sekali ni. Lalu dikatakan kepada mereka, la tad'ul yawma suburan wahidan, janganlah kamu hanya memanggil untuk binasa sahaja, dengan satu kebinasaan. Janganlah kamu manggil untuk binasa yang satu sahaja. Sebaliknya, wad'u suburan katsira, panggillah untuk kebinasaan yang banyak. Maksudnya kamu akan menghadapi kesusahan yang berat. Baik, dalam satu hadis berhubung dengan gambar ini, yu'ta bi jahannam yawma idzin
akan dibawa neraka Jahannam pada hari ini dengan sab'una alfa zimamin kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Akan dibawa neraka Jahannam sehingga dekatlah nampak kedudukannya itu dengan orang-orang yang musyrik ini. Bersamanya ada 70,000 sab'una alfa zimam, 70,000 tali kekang, tali pengikat. Tali pengikat untuk mengikat orang-orang kafir 70,000, yang mana setiap satu tali itu pula ada 70,000 malaikat yang mengheretnya. Kalau kita nak buat gambaran dengan logik kita, banyaknya 70,000. Patut atas tali kekang di bawah tu ada 70,000 malaikat. Besar mana? Boleh rujuk hadis tu dalam ada dalam Riyadhus Shalihin dalam bab khauf, menyatakan takut, rasa takut geram. Maknanya tidak ada peluang untuk mereka ini selamat. Kalau kena memang kena, dia tak boleh nak lari. Wala hum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Tidak, maknanya tidak diberi waktu untuk dilewatkan balasan azab itu. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang hampir sama dalam dalam surah mana lagi, dalam surah Al-Anbiya ada. Apa dalam ayat walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kana, sebelum tu lagi Allahu akbar. Bal ta'tihim baghtatan, bahkan azab tu datang kepada mereka secara tiba-tiba. Fatabahatuhum fala yastati'una raddaha wa lahum yunzarun. Azab itu datang secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi sangat panik, tercengang. Maka tidaklah mereka mampu untuk menolaknya. Fala yastati'una raddaha, nak tolak untuk mengelak daripada azab tak boleh, kena juga. Wa lahum yunzarun, dan tidaklah mereka diberi tangguh untuk dilewatkan atau dikemudiankan azab itu. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, dan apabila orang-orang yang musyrik itu melihat akan sekutu-sekutu mereka ataupun apa sahaja yang mereka sembah selain daripada Allah semasa di dunia, seperti al-asnam, patung berhala, ataupun yang lain-lain, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, haula'i syurakauna, mereka ini adalah sekutu-sekutu kami. Kenapa yang molek maksud sekutu di sini ialah sebab mereka meyakini sekutu itu menjadi syufaat, pemberi syafaat. Padahal tidak pernah dinyatakan dalil dan tidak pernah diberi keizinan oleh Allah bahawa benda ni dapat beri syafaat. Sebab tu kalau kita fikir, kita buat apa bodoh orang jahiliah sama patung berhala? Sebab dia menganggap patung berhala tu akan beri syafaat, akan beri syafaat kepada mereka. Wa yauma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun, wa yauma taqumu as-sa'atu yublis wa yauma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun wa lam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin. Pada hari berlakunya kiamat, maka akan rasa sesal, menyesal orang-orang yang berdosa amat sangat, dan tidak ada daripada sekutu-sekutu mereka yang dapat menjadi syufaat. Syufaat ni orang yang beri syafaat kepada mereka. Bahkan mereka sendiri engkar ataupun kafir terhadap sekutu tu, tak ikut dah atas dunia, ikut sebab dia anggap orang dapat tolong. Sebab tu kalau kita menganggap seseorang tu boleh tolong beri syafaat tanpa ada hujah, tanpa ada dalil, itu satu kesalahan yang besar. Sebab tu kesilapan berlaku di setengah orang. Mungkin abang rasa kita menaruh sangka baik, mungkin dia salah faham. Bahkan dalam setengah qasidah dan setengah nasyid boleh sebut, ya Rasulullah syafaatkan kami. Salah tu minta gitu, ya Allah syafaatkan kami dengan syafaat Nabi-Mu. Sebab syafaat tu bukan milik Rasulullah, milik Allah.
berdasarkan kepada ayat kullillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Dalam surah Az-Zumar, kullillahi syafa'atu jami'a, katakanlah syafaat itu semuanya adalah milik Allah dan kerajaan langit bumi ini adalah kepunyaannya. Adapun Nabi SAW dan orang tertentu yang boleh beri syafaat kepada orang lain dengan izin Allah. Itu kena faham, dia punya syarat dia, izin Allah dan redanya. Sehingga malaikat yang berada di langit, malaikat ni makhluk yang paling taat kepada Allah, pun tidak ada kuasa untuk beri syafaat kecuali apabila Allah Ta'ala mengizinkan. Itu pun kepada orang yang dia redai. Wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit yang mana tidak berguna sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah Allah Ta'ala beri keizinan bagi sesiapa yang dia kehendaki dan dia redai. Biasa kita baca dalam surah dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai kepada man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Mungkin kita baca saja, kita hafal saja, kita tak peka, tak rasa dengan makna dia, dengan terjemahan dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu, siapakah dia yang dapat memberi syafaat, yang dapat menolong orang lain di sisi Allah dengan kebenaran Allah, kecuali dengan izin. Tidak ada sesiapa yang Allah Ta'ala beri keizinan untuk beri syafaat kecuali apabila Allah Ta'ala illa biizni, dengan izin. Sebab itu dalam syafaat kita mesti mengharapkan kepada Allah dengan rahmatnya supaya Allah Ta'ala mengizinkan Nabi-Nya memberi syafaat kepada kita dalam situasi yang kita lalui, kesusahan di pada mahsyar, ataupun kita dapat syafaat apa dia lagi, kalau syafaat uzma di pada mahsyar diringankan kesusahan di pada mahsyar. Dan syafaat ada Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaat aku disediakan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Ada, tapi mungkin tidak semualah, mungkin orang-orang tertentu yang diberi peluang mendapat syafaat Nabi walaupun dia buat dosa besar. Mungkin ada amalan-amalan lain yang melayakkan dia mendapat syafaat. Tapi kalau mengharapkan syafaat daripada makhluk yang tidak ada dalil yang Allah Ta'ala beri peluang untuk dia syafaat kepada, maka tak boleh. Orang-orang musyrikin dia sembah patung berhala sebab dia mengharapkan patung berhala itu boleh beri syafaat. Maka itulah ayat tadi, ayat walam takul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin. Tidak ada daripada sekutu-sekutu mereka yang dapat memberi syafaat, yang dapat tolong mereka. Sebab tu bila berlaku hari kiamat, orang-orang musyrikin menyesal, rupa-rupanya benda yang disembah, dia harap dapat tolong dia, tak boleh tolong dia. Lalu dia beritahu Allah, Rabbana haula'i syuraka'una, wahai Tuhan kami, inilah dia sekutu-sekutu kami. Maksud sekutu di sini adalah golongan atau pihak yang kami sembah mereka sebagaimana kami sembah Engkau ya Allah. Yang mana kunna nad'u min dunik, selain daripada kami sembah, kami minta dengan kamu, kami minta dengan dia. Jadi tak bolehkah kalau dia ni tak bolehkah beri peluang untuk dia tolong kami? Sebaliknya benda yang disembah, tak kira benda disembah tu jin ke, malaikat ke, manusia ke, patung berhala ke, akan mengatakan innakum lakadzibun, kamu sebenarnya benar-benar berdusta. Kami tidak pernah diminta untuk disembah. Kayu dan batu yang disembah oleh orang musyrik pula berkata, kenapa kamu sembah kami? Kami tidak pernah minta kamu sembah kami. Tiba-tiba kamu sembah dan mengharapkan kami dapat tolong kamu di hari kiamat. Itu punca sebenarnya, sebab dia mengharapkan adanya syafaat, adanya pertolongan untuk mereka di hari kiamat. Sebab perkara itu tidak berlaku kecuali dengan izin dan kebenaran daripada Allah. Kita tidak sedar sebenarnya amalan-amalan soleh kita lah pemberi syafaat yang paling mujarab. Amalan kita sendirilah yang akan
memberi pertolongan kepada kepada kita. Contohnya kita baca Quran, kita belajar Quran, Nabi suruh iqra'ul Quran, bacalah kamu akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sebab Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membaca. Tak payah kita minta dengan siapa-siapa dah. Quran yang kita baca, amalan kita sendiri akan tolong kita dengan izin Allah. Sebab syafi' yang sebenar adalah Allah. Dalam surah As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Ma lakum min dunihi, tidak ada bagi kamu selain daripada Allah sebagai wali, sebagai pelindung dan sebagai syafi', pemberi syafaat. Kalau meletakkan yang lain dapat beri syafaat, seperti golongan musyrik hak sembah yang lain, habis. Habis maksudnya dia akan menyesal, akan binasa, dan dia akan menanggung. Sebab tu kita kena belajar. Kadang-kadang kita buat sesuatu kita rasa tak salah, sebenarnya salah. Mungkin pada anggapan kita tak salah, tapi sebenarnya salah apabila kita cermin balik tindakan kita dengan ayat-ayat Quran. Sebab ayat sebenarnya cukup banyak dalam Quran. Kita ni kalau mengajar agama, kita faham fiqh saja. Fiqh ayat hukum tak banyak dalam Quran, 800 lebih ya. 800 lebih, hak selebihnya. Daripada 1200 lebih ayat Quran hanya 800 lebih. Hak lain ada ayat berhubung dengan masalah akidah, masalah persoalan hari pembalasan. Termasuklah ayat-ayat sebegini. Sebab penekanan dalam bab akidah itu lebih diberi prioriti, keutamaan bermaling masalah hukum hakam yang lain. Hak tu hak lebih utama, sebab fiqh yang paling besar adalah akidah tauhid. Kalau sembahyang banyak mana, ibadat hak lain banyak, tapi kalau dari segi akidah tu bercampur dengan syirik, dia akan habis, okey, rosak. Wa alqaw ila Allah yawma idhinis salam. Lalu mereka menyatakan akan assalam, istislam, ketundukan mereka kepada Allah pada hari ini. Wa alqaw ila Allah yawma idhinis salam. Zal, huruf zal tu bagi dua di bawah. Dia tak boleh kita nak sambung teguh dengan alif. Apa dia yang tidak ada hamzah, maka dia kena periduk balik tanwin itu kepada huruf nun yang berbaris di bawah. Yauma idzini. Kalau orang tak biasa dengan rasam Utsmani, dia kata ni tu bagaimana, tak ada pun nun bagi bawah. Sebab tanwin adalah nun zaidah. Tanwin adalah nun tambahan, tetapi tidak ada pada tulisan, dia hanya ada pada hukum. Kita baca kul huwallahu ahadun, tulisnya dah bagi dua di depan. Dun tu boleh tulis dua, alif ha dan nun, dah bagi depan nun mati, ahadun juga. Sebab tu bila kita sambung kul huwallahu ahadunillahus samad, tak boleh kita nak baca kul huwallahu ahadun Allahus samad, sebab itu bukan hukum izhar halqi. Alif pada Allah itu tidak ada hamzah qata. Yauma idzinis salam. Tapi kalau orang yang biasa pakai Quran dulu, Quran hak rasam imla'i, lah ni banyak pakai rasam Utsmani belaka dah. Adalah satu naskah dapat daripada Indonesia, rasam imla'i, rasam Utsmani. Tapi tempat-tempat gini dia buh nun kecil. Bagi orang yang tak biasa tak tahu, dia boleh kesan dia. Tapi wallah alam, mungkin kita tengok atas cetak ke dia lah. Maknanya semua, sama ada al-abid al-ma'bud, sama ada orang yang hamba yang menyembah atau benda yang disembah, semuanya istaslama, menyatakan penyerahan diri kepada Allah. Nak lari tak boleh, nak buat pengakuan palsu pun tak boleh, akhirnya terpaksa mengaku juga. Iaitu wa aqarru lillah birrububiyah, mereka mengakui akan sifat rububiyah, sifat ketuhanan bagi Allah, serta mengakui al-bara'ah 'anis syuraka'i wal andad, mereka berlepas diri daripada sekutu-sekutu mereka yang lain, yang mereka jadikan sekutu dalam soal ibadat kepada Allah.
Akhirnya semuanya tunduk dan menyerah diri. Wadalla anhum ma kanu yaftarun, lalu hilanglah daripada mereka segala apa yang mereka adakan sebelum ini. Dalla maknanya ghaba ataupun zahaba. Apabila dikatakan dalla, sesat, maksud sesat ialah seseorang yang dianggap ghaba, lenyap, hilang, pergilah ia, terkeluar daripada jalan yang benar. Hilanglah, lenyap dah daripada mereka apa yang mereka adakan selama ini. Dan boleh rujuk juga dalam surah Yunus ayat 18. Ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la apa dalam ayat wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu menyembah selain daripada Allah apa yang ma la yanfa'uhum ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak dapat memberi mudarat dan manfaat. Lalu mereka berkata, inilah golongan yang dapat syufa'auna, dapat memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi perkataan syuraka, sekutu-sekutu ni ada kaitan dengan keyakinan mereka sekutu ni boleh beri syafaat. Itu kenapa hemu ada ini? Sebab ayat dalam surah ni tak disebut perkataan syufaat, perkataan syafaat. Kita pun tanya-tanya kenapa orang-orang musyrik sebut haula'i syurakauna. Sebenarnya ada kaitan dengan keinginan nak kepada syafaat. Itu kena melihat ayat ni dengan tafsir ayat yang lain. Sebab kaedah tafsir yang paling baik adalah ma yufassirul Quran Al-Quran, apa yang Quran itu dapat mentafsirkan ayat Quran yang lain. Apa ni comel sekali kalau kita boleh tengok dalam kitab tafsir Adwaul Bayan fi idahil Quran bil Quran oleh Al-Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Kalau dalam radio Izaatul Quran, siaran Al-Quran daripada Arab Saudi, ada seorang syekh dia akan baca. Sekarang ni dia punya baca dia awal surah Al-Kahfi. Dia baca tu daripada kitab ni. Tak lama, sekitar 10 minit. Biasanya kalau waktu kita hamba dengan pagi-pagi pukul 7 5 minit sampai 7 suku. Sebelum pergi sekolah dia kita buka radio, dia baca betul, kita buka kitab tafsir Adwaul Bayan, dia baca tak lah tutup. Idahul Quran, satu ayat ditafsir dengan semua ayat Quran yang ada persamaan dengan ayat itu. Tapi dalam tafsir itu dia akan sebut ayat ni dia punya nadhiruhu qaulihi ta'ala al-ayah. Kalau kita tak ngapa Quran, kita akan tanya ayat ni duk mana. Tapi dalam At-Tafsirul Munir Dr. Wahab Zaili sebutlah ayat ni surah mana, kita tahu rujuk ke dia tu. Tapi dalam Adwaul Bayan, Al-Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti tak sebut. Dia tak sebut, orang tak tahu. Tak ngapa Quran, tak tahu ayat ni surah mana, ayat ke berapa. Jadi payah nak cari pula. Cuma dalam setengah tafsir dia ada menyatakan rujukan itu. Kalau hak mudah kan boleh guna Sahih Tafsir Ibn Kathir yang dah ada terjemahan yang ditulis oleh tim kumpulan yang dipimpin oleh Syekh Abdul Rahab Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan akhir sekali, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang-orang yang kafir dan menghalang manusia daripada jalan Allah. Maka kami tambahkan untuk mereka azab di atas azab yang telah menimpa mereka. Berdasarkan ayat ini, ulama mengatakan bahawasanya orang kafir mendapat azab yang berbeza-beza. Orang ni setara ni, ada orang tu lagi tinggi, bergantung kepada kesalahan mereka. Dengan sebab mereka berbuat fasad atau kerosakan di atas muka bumi, iaitu Allah Ta'ala melipat gandakan iqab, siksaan bagi mereka sebagaimana mereka melipat gandakan kekufuran mereka. Fahum fil haqiqati izdadu kufran ala kufr, mereka pada hakikatnya menambahkan kekufuran di atas kufur yang sedia ada. Maka layaklah mereka menerima dua azab, azab al-kufri wa azab al-dhalali wal ifsad. Azab disebabkan kufurnya mereka dan azab disebabkan mereka menyesak dan merosakkan orang lain.
Azab yang pertama sebab dia sendiri itu dia memunahkan diri dia, dia merosakkan diri dia. Dan azab yang kedua sebab dia berusaha untuk merosakkan orang lain pula. Atas dua perkara dia sebagai golongan yang fasidun dan mufsidun, rosak dan merosakkan orang lain. Sebab tu kalau kita nak jadi orang yang baik, bukan sahaja baik pada diri kita, soleh dan muslih, baik, dan kita juga nak berusaha untuk menjadikan orang lain juga baik, soleh dan muslih. Kita tidak mahu menjadi golongan yang fasid dan mufsid. Orang munafik ini dia tuduh orang lain buat rosak. Ala innahum, apa dia, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Mufsid Allah Taala tak sebut fasid sebab mereka tu sudah fasik dah. Bukan fasik, fasid dengan dal. Fasik memang orang yang buat rosak atau orang yang fasik. Mereka juga fasidun, rosak, dan mufsidun, merosakkan orang lain. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka rosak dan mereka merosakkan orang lain dalam keadaan mereka tidak sedar. Maka dengan sebab itu mereka mendapat azab yang berganda-ganda. Bima kanu yufsidun. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.